Okey, 4.4 kadar elan modal, tax written down value yang dibenarkan. Okey, untuk jadual ni anda boleh tengok dekat dalam modul anda. Dia ada elan permulaan dan elan tahunan yang diberikan mengikut jenis-jenis aset tetap yang dimiliki. Sebenarnya yang ni adalah ikut modul, tapi kalau ikut kepada ketetapan umum LHDN ada tahun 2013 ni pun ada, dia beritahu elan permulaan dia berapa, elan tahunan berapa, dan ni adalah merupakan tahun 2008. Sebenarnya benda-benda ni kalau cikgu nak terang, mungkin cikgu terangkan yang bahagian modul lah. Tapi untuk 2013 dengan 2018 ni anda boleh dapatkan dekat GC, cikgu akan upload, dan anda boleh rujuk kat situ. Sebenarnya untuk kadar elan modal ni biasanya dekat dalam exam dia akan berikan, di mana kalau macam aset tu ada berapa banyak kan, dia berilah aset tu berapa elan modal dia, elan permulaan dia berapa, elan tahunan dia berapa. Jadi kat situ bila sudah diberi, anda hanya perlu kira je. Cuma kat sini cikgu akan terangkanlah melalui nota. Dia cikgu rasa untuk kadar elan modal ni dia berubah-ubah setiap tahun. Ataupun kalau tak tahun pun dia ada 2-3 tahun dia akan berubah. Biasalah ni cukai ni dia akan, orang kata apa, setiap kadar yang diberikan, pelepasan apa semua tu akan berubah-ubah mengikut tahun semasa dan kesesuaian semasa dalam perbelanjaan ataupun bajet lah. Okey, ni cikgu terangkan. Okey, elan permulaan ni seperti yang anda tahu, elan permulaan adalah elan yang mula-mula sekali kita boleh tuntut jikalau kita beli ataupun kita bina aset tu pada tahun tersebut. Dan kita boleh claim lah untuk elan permulaan. Dia ada dua lah kita, contohlah anda beli tahun 2019, anda ada beli van untuk kegunaan penghantaran barang perniagaan anda. Cikgu bagi contoh 2019. Dan anda juga nak kira cukai anda pada tahun 2019. Jadi anda beli aset tu, contoh anda beli pada tahun 2019 pada bulan 1 Julai 2019, cikgu bagi contoh anda baru beli je tahun tu. Jadi anda layak untuk tahun tu menuntut elan permulaan dan juga elan tahunan untuk tahun tersebut. Jikalau untuk van tu anda nak buat delivery, okey, kat sini kita tengok kat bahagian mana yang sesuai. Kenderaan bermotor kan, lane industri. Okey, ni yang diimport. Kalau contoh yang tak diimport, mungkin anda beli yang tempatan punya, dekat sinilah anda. Okey, ni lane industri 20%. Tapi kalau yang diimport, mungkin anda beli van yang Toyota ke pun yang diimport. Jadi elan permulaan dia ada 10% dan elan tahunan adalah 10% juga. Maksudnya dua lah anda boleh claim dekat situ. Satu elan permulaan dan satu elan tahunan. Okey, apabila tahun 2020 van tu kita dah beli 2019. Jadi pada tahun 2020 kalau anda nak claim elan modal, anda hanya perlu claim pada elan tahunan saja. Elan permulaan dah tak boleh claim sebab anda dah dah claim sekali pada tahun mula-mula anda beli. Dan tahun seterusnya 2020, 2021, 2022 anda dah tak boleh claim elan permulaan dan anda hanya perlu claim elan tahunan sahaja untuk elan modal aset tetap anda. Itu contohlah yang cikgu beri. Cikgu harap anda dapat gambaran lah dekat situ. Okey, ni kita tengok jenis aset yang ada dekat sini. Pertama sekali, jentera berat tidak termasuk yang diimport dan kenderaan bermotor. Ni macam cikgu beritahu tadi, ada industri pembinaan, pembelakan, pelombongan timah dan lain-lain industri. Di mana kat sini kalau untuk pembinaan, elan permulaannya adalah 30% dan untuk elan tahunannya adalah 20%. Okey, macam cikgu kata tadi, kalau macam ni 30 dengan 20. Kalau macam industri pembinaan tu mula-mula sekali aset tetap tu dia beli tahun tu lah sahaja yang boleh claim elan permulaan 30% ni. Tapi kalau tahun selepas tu 20% saja.
Maksudnya tahun yang dia beli tu 30% dengan 20%. Tahun selepas itu 20% sahaja yang boleh dituntut. Okey, industri pembalakan pula adalah 60% dan 20%. Banyak juga ni industri pembalakan kan. Okey, ni mula-mula je dia boleh claim elang permulaan ni. Okey, 60% dengan 20% untuk tahun mula-mula dia beli. Tapi tahun seterusnya 20% saja. C pula industri pelombongan timah, 60% dan 20% juga. Dan lain-lain industri adalah 20% dan 20%. Okey, yang kedua pula adalah jentera berat yang diimport dan digunakan dalam industri pembinaan, pelombongan, perladangan dan pembalakan. Yang ni yang import lah, dia bukan tempatan punya. Okey, jadi kat situ allowance permulaannya adalah 10% dan allowance tahunan adalah 10%. Okey, ketiga loji dan jentera. Kat sini dia ada industri pembinaan dia 30% dan 14%. Industri pembalakan 60% dan 14%. Industri pelombongan 60%, 14%. Dan lain-lain industri 20% dan 14%. Okey, bezalah. Logi ni lebih kepada mesin lah. Tapi kalau jentera-jentera berat ni, orang kata kenderaan jentera berat lah yang digunakan untuk aktiviti perniagaan kita. Tapi loji dan jentera ni dia lebih kepada mesin-mesin lah. Dan lain-lain aset ni, kat sini ada beberapa industri ni yang anda boleh lihat. Industri pembinaan 30%, 10%. Pembalakan 60%, 10%. Industri pelombongan timah 60%, 10%. Lain-lain industri 20%, 10%. Okey, lain-lain aset ni selain daripada jentera berat dan loji ni lah, mungkin dia ada perkakas ataupun peralatan lain yang digunakan. Aset dia tak aset tetap juga, tapi dia selain daripada jentera berat dan loji ni. So lain-lain aset lah yang digunakan. Kat situ anda boleh tengok lah, selalu kat soalan dia akan bagi. Okey, yang kelima, bangunan industri. Okey, bangunan pun ataupun premis perniagaan juga kita boleh tuntut allowance modal. Jadi kat sini A adalah jika bangunan tu dibina pada tahun pembinaan, 2% lah yang kita boleh tuntut allowance tahunan. Tapi jika dibeli tahun belian, dia tak ada. Kat sini tak ada. Oh, maksudnya kat sini jika bangunan tu dibina, 10% untuk allowance permulaan dan tahunannya adalah 2%. Tetapi jika dibeli tahun belian tu, allowance permulaan dia tak ada. Tetapi kalau untuk allowance tahunan dia berdasarkan pecahan yang diberikan. Kat situ nanti anda akan tengok pecahannya macam mana yang akan diberikan. Biasanya dekat dalam soalan dia akan beri. Kat situ anda boleh rujuk lah. Mungkin bangunan tu dibeli ada sebahagian. Okey, lupa cikgu beritahu, untuk aset ni ada juga macam contoh kita beli kereta, kadang-kadang 1/3 kegunaan peribadi, 2/3 kegunaan perniagaan. Jadi kat situ juga kena mention dekat dalam pengiraan allowance modal, di mana kat situ kita punya aset tu kita gunakan untuk perniagaan saja ke ataupun kita ada guna untuk peribadi juga. Kat situ kita kena cakap lah. Okey, yang keenam, perhutanan. Perhutanan ni okey, pertama sekali adalah jalan atau bangunan yang dibina di dalam hutan dan digunakan untuk perniagaan pembalakan. Kat sini untuk allowance permulaan memang tiada, tetapi dekat allowance tahunan 10%. Okey, kedua, bangunan yang dibina di dalam hutan untuk kediaman kebajikan pekerja pembalakan. Kat sini tiada allowance permulaan tetapi ada allowance tahunan sebanyak 20%. Dan pertanian pula, pertanian A adalah penyediaan untuk pertanian penanaman pokok. Okey, ni pun tak ada juga untuk allowance permulaan, tetapi untuk allowance tahunan 50%, manakala kebajikan pekerja ladang adalah 20%. Okey, ni berdasarkan anda punya modul. Mungkin berubah ikut kepada tahun pengiraan allowance modal kita dan tahun kita membuat taksiran cukai tu.
Tapi kat sini cikgu boleh upload dekat GC sebagai rujukan anda semua. Cuma apa yang cikgu ingin katakan, untuk soalan ini kadar orang kata apa? Kadar untuk pengiraan elang modal ni akan diberikan dekat dalam soalan. Jadi kat situ biasanya pelajar diberikan kadar tu, pelajar hanya perlu kira sajalah berdasarkan apa yang telah diberikan. Cuma anda perlu tahulah elang permulaan ni apa dia, elang tahunan ni apa dia. Jadi anda kena tahu elang permulaan, elang tahunan, apa dia tu. Anda kena tahu. Jadi kat sini nanti cikgu akan beri dekat dalam Google Classroom, anda boleh rujuk dekat sana.